Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Faris bin Ahmad Suhairi, nombor matrik 057447, dan hari ini saya akan terangkan mengenai team building and teamwork. Pertama sekali kita perlu tahu what is a team. Apakah maksud team? Team ni maksudnya ialah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, iaitu mempunyai matlamat yang sama, dan setiap orang dalam tu perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat tersebut. Okay, kenapa kita perlukan team ni? Jadi kita perlukan team ni sebab ingat, jika dua orang berfikir, jika kita ada team, dia lebih baik. Maksudnya kita punya informasi lebih baik untuk kita perbaiki. Seterusnya juga kita boleh mengandalkan potensi anggota individu. Maksudnya kita boleh tambah baik lagi lah seorang individu tu. Seterusnya kita dapatlah mempunyaikan tekanan rakan sebaya yang positif. Maksudnya kalau ada sekeliling yang positif tu semua, jadi kita makin lagi bersemangat macam tu. Okey, jadi tujuan kita nak buat team ni pula ialah meningkatkan kemampuan pekerja untuk berpartisipasi dalam merancang, untuk lebih mampu untuk merancang, untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, jadi macam mana kita nak membentuk pasukan? Kita perlu memilih orang yang betul-betul boleh memenuhi misi pasukan dengan berkesan. Maksudnya kita kena cari orang yang betul-betul boleh selesaikan misi satu benda. Seterusnya kita perlukan orang yang mempunyai komitmen terhadap pasukan tersebut lah. Tak bolehlah dia keluar masuk. Jadi perlukan komitmen sepenuhnya. Seterusnya dia mempunyai banyak kemahiran dan kepribadian, akhlak mulia, macam itulah. Dalam tim ni juga kita perlu mempunyai sifat perwatakan dan kerja berpasukan. Okey, jadi antara ciri-ciri yang boleh sumbangkan kejayaan dalam satu pasukan tu, antaranya dia perlukan sifat kejujuran. Ingat, kita perlukan kesabaran, kita perlukan kepandaian, kita perlu ketepatan masa. Lagi apa perlu? Kita perlukan toleransi, tanggungjawab dan ketekunan kerjasama. Untuk tanggungjawab dan peranan yang paling penting ialah ketua pasukan. Ingat, jadi penasihat pasukan dengan ahli pasukan sekali. Kena jalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Untuk ketua pasukan, dia perlulah menjadi ketua yang betul-betul boleh mengkondak ataupun boleh lead satu kumpulan dia. Dia boleh jadi jurulatih yang baik. Dia pula perlu menyimpan rekod rasmi berkhidmat sebagai ahli pasukan tu tersebut. Okey, kita nak bina satu pasukan ni, kita perlu ada jurulatih. Kejurulatihan, kena ada sikap kejurulatihan tu lah. Jadi jurulatih kita tu, dia perlulah kembangkan lagi pasukan tersebut, dan kita perlu cari lagi apa yang perlu ditingkatkan dalam satu pasukan tersebut. Selepas itu coaching ni juga dia perlu apa lagi? Dia perlu hormati antara mereka, antara satu sama lain lah, dengan ahli-ahli pasukan dia. Jangan terlalu berlagak sekali. Lagi satu, dia perlu positif. Kalau kita nak terangkan satu, kita perlu positif. Jangan nak memaki-maki, jangan nak mengata-ngata orang dalam kita nak memperbaiki satu tim tu. Pentingnya coaching ni. Kita akan teruskan kepada team recorder. Okay, so team recorder ni dia perlukan mengambil masa lah beberapa minit sebelum perjumpaan pasukan tu. Dia kena bantu ketua pasukan dengan sebaik-baiknya. Terusnya kita akan pergi ke penasihat pasukan. Jadi penasihat pasukan, apa kerja dia ni? Kerja ni ialah dia fokus tentang proses pasukan tersebut. Lepas tu dia kena cadang ataupun bantu untuk membuat keputusan. Terusnya dia ni juga perlu bantu ketua pasukan untuk pecahkan tugas lah. Nak bagikan tugas masing-masing. Dan dia ni juga akan membantu ketua pasukan membuat persiapan untuk perjumpaan. Dan dapat membantu ahli pasukan mengubah cadangan mereka ni menjadi persembahan yang boleh dibuat kepada pengurusan atasan. Terusnya kita akan pergi ke piagam pasukan. Untuk membentuk ni kita perlukan ada piagam pasukan. Jadi piagam pasukan perlulah ada misi pasukan sendiri, kena ada peraturan sendiri dalam pasukan, dan perlu ada matlamat. Untuk misi, kita perlu pilih misi yang sebenar-benarnya. Apa misi untuk tubuhkan tim ni? Jadi saya bagi satu contoh. Kita bina satu pasukan ni, tujuan dia untuk apa? Untuk kurangkan waktu antara ketika pesanan diambil dan ketika diisi. Sekaligus misi pasukan ni juga dapat meningkatkan kualiti produk yang dikirimkan. Contohnya macam pos laju lah, insyaAllah. Seterusnya ialah ground rules. Okay, ground rule ni untuk peraturan ni, dia perlu dipersetujui oleh seluruh pasukan lah. Tak bolehlah seorang setuju, seorang tak setuju. So peraturan ni semua kena setuju. Dan perlulah jelaskan apa peraturan ini, tindakan dia apa kena buat, dan ciri ahli-ahli pasukan yang dipersetujui.
Okay, jika kita nak tubuhkan satu pasukan ni, kita ada satu matlamat. Jadi kita perlu capai misi dia. Selesaikan juga matlamat ni. Jadi kita perlukan pasukan ad hoc dengan pasukan yang tetap lah, permanent teams. Okay, seterusnya kita perlulah wujudkan teamwork circle. Okay, teamwork circle ni macam mana? Dia perlukan promote learning. Kita perlu promote learning. Lepas tu kita akan putarlah dengan respon flexibility, dengan deliver outstanding quality. Macam tu. Seterusnya kita akan pergi kepada 4-step approach, iaitu 4 langkah lah. Yang pertama, assess, plan, execute, evaluate. Jadi kita perlu adakan menilai, kita perlukan rancangan, kita perlu laksanakan, dan last sekali kita kena nilaikan apa yang kita buat tu. Kita akan ke assess pula. Jadi untuk assess ni kita perlu cari kekuatan dan kelemahan setiap anggota tu, supaya pasukan kita ni lebih padu lah. Jadi ciri-ciri yang diperlukan antaranya ialah perlu arahan yang jelas lah, perlu yang difahami oleh semua ahli pasukan. Macam tu. Seterusnya kita akan pergi ke planning. Itu perancangan lah. Planning ni dia perlu based on the result of a need. So maksudnya kita perlukan berdasarkan hasil penilaian kita, dan kita perlukan assessment keperluan kita. Activity should be based on the strength and weakness of the need assessment. So aktiviti kita ni harus berdasarkan kekuatan dan kelemahan lah. Kita nak nilai suatu benda ni untuk kita nak rancangkan sesuatu. Okay, untuk execution, iaitu pelaksanaan, dia perlu just in time. Kena tepat lah pada masanya. Kalau kita dah cakap waktu ni, kita kena gerak terus. Seterusnya kita akan continuous improvement. Kita kena tambah lah. Kita kena berterusan lah untuk tambah baiknya suatu benda tu. Kita juga perlu menilai. Akhir sekali kita perlukan penilaian, evaluation. So keberkesanan ni, keberkesanan penilaian ni kita dapat diukur berdasarkan berapa kelemahan yang kita dapat kenal pasti dalam satu benda tu. Kalau makin sikit, makin baik lah dia satu benda tu. So penilaian ni perlu diperketatkan lah. Okay, seterusnya pentadbiran semula penilaian keperluan tu balik. So boleh mengakibatkan aktiviti membina pasukan bertambah baik. Antara sebab-sebab konflik berlaku dalam satu pasukan antaranya ialah komunikasi tak ada antara ataupun structure. Satu peribadi antara personal, masalah sendiri tu. Jadi cara-cara penyelesaian dalam konflik ni, contohnya ialah kita kena tetapkanlah benda contoh positif. Satu kerja tu dalam satu pasukan tu kena serapkan positif. Kena buat benda baik je, jangan terlalu buruk sangat. Dan kita perlu kenal pasti lah masalah konflik tu berlaku apa, lepas tu kita sama-sama selesaikan. Terusnya kita juga perlu tingkatkanlah kemahiran komunikasi kita. Takut nanti kita nak berhubung dengan orang lain jadi susah. So kita kena increase employee communication and interpersonal skill. Alright. Jadi kita ada strategi untuk selesaikan dia. Cara dia, kita kena tahulah bahawa konflik ni akan wujud juga. Kita kena akui juga. Seterusnya kita kena dapatkan asas dia bersama. Maksudnya kita kena tahu apa benda penyebab konflik ni berlaku. Lepas tu kita kena usaha sama-sama untuk faham masalah dia, masalah tu. Dan kita tak boleh lah serang antara satu sama lain. Dan sekali kita kena buat tindakan macam mana nak selesaikan masalah tu. Terusnya kita akan pergi kepada foundation for team based reward. Jadi untuk basic requirement dia, kita kena carilah yang tingkah laku yang kita harapkan. Maksudnya dia boleh sampaikan kat orang lain semua apakah kesan disebabkan tingkah laku dia tu memang terbaik, sikap dia terbaik, boleh menyebabkan kerja kita buat tu semua complete lah, settle semua. Terusnya kedua-dua ketua pasukan dan ahli pasukan kena jelas lah mengenai tingkah laku apa yang diharapkan, mengapa mereka perlu dan bagaimana mereka akan dikendalikan dan dihargai. Okay, untuk performance and reward pula, kita kena decide what performance to measure. Okay, lepas tu kita kena determine how to measure performance. Kita kena identify reward to be offer dengan last sekali integrate relate process. Okay, kita juga kena tahu yang non-monetary reward. Maksudnya apa? Ganjaran ni bukan hanya dengan kewangan saja. So orang yang berbeza iaitu bertindak balas terhadap insentif yang berbeza lah. Contoh organisasi ni harus meninjau pekerjaan sebelum melaksanakan insentif, bukan wang. Kita kena sediakan juga sistem di mana pekerja dapat pilih penghargaan yang menarik bagi mereka. Dan seterusnya kita akan pergi ke recognition. So iaitu pengiktirafan. Jadi salah satu motivator yang terkuat lah iaitu pengiktirafan. Jadi banyak cara untuk kita pastikan supaya pekerja ni dapat diiktirafkan melalui prestasi dan sumbangan mereka terhadap pekerjaan tersebut. Okey, yang paling terpenting kita kena kenali dan beri penghargaan kepada prestasi yang baik untuk orang yang prestasi baik.
Jadi strategi ya untuk kita menghargai dia, untuk kita iktirafkan mereka. Cara dia, kita kena tulis pucuk surat dan hantarlah kat keluarga pekerja tu. Lepas tu kita kena aturkan pengurus peringkat kanan untuk makan tengah hari dengan pekerja tersebut. Seterusnya kita kena minta ketua pegawai eksekutif untuk panggil pekerja tersebut untuk mengucapkan terima kasih. So ni antara yang strategi untuk kita iktirafkan dia lah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.